Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas berkenaan dengan amalan semasa beruzlah. Jadi pertama sekali untuk meringkaskan lafaz dan pengistilahan, jadi kita namakanlah kita duduk di rumah di dalam waktu kawalan pergerakannya sebagai al-uzlah. Maksud uzlah tu bahasa Arab, maksudnya mengasingkan diri daripada manusia. Jadi kalau kita niat tadi beruzlah, mengasingkan diri daripada manusia kerana mengelakkan kejahatan diri kita daripada manusia lain. Jadi kita niatlah kita beruzlah, memenjarakan kejahatan diri kita, memenjarakan nafsu ammarah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan manusia daripada kejahatan diri kita, maka itu diistilahkan sebagai beruzlah. Jadi kalau kita niat duduk di rumah, beruzlah mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barulah duduk di rumah tadi dikira sebagai satu ibadat. Jadi istilah uzlah itulah yang akan kita gunakanlah. Jadi amalan yang dituntut semasa kita beruzlah, antara amalannya ialah beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang menggalakkan kita supaya membaca Al-Quran. Maksud dalam tazkirah ringkas hari ini kita akan bincangkan tentang amalan membaca Al-Quran sepanjang kita berada di dalam uzlah. Jadi pertamanya saya akan baca beberapa hadis yang menceritakan tentang fadilat membaca Al-Quran. Antara yang daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Hadis rawahu Tirmizi. Maksudnya, orang yang tiada di dalam dirinya sedikit pun daripada Al-Quran, maka orang tersebut seperti rumah yang usang yang ditinggalkan. Jadi maknanya kalau kita pergi kepada sebuah rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya dalam tempoh masa yang lama, maka apabila kita masuk ke dalam rumah tersebut, kita akan dapati kekotoran. Maksudnya ada najis binatang-binatang, ada sampah-sampah, kan. Betul. Yang keduanya, kita akan dapati ada banyak binatang-binatang yang tak sepatutnya ada di dalam rumah. Mungkin ada ular di dalam tu, ada kalajengking, kan, ada cicak, kan, ada lipas yang banyak. Lepas itu satu lagi, rumah yang ditinggalkan dalam tempoh masa yang lama akan dihuni oleh jin-jin yang jahat. Jadi diistilahkan sebagai rumah hantu. Jadi sekarang ni apabila seseorang mengosongkan dirinya daripada Al-Quran, maknanya tak ada apa yang dia cuba hafal, tak ada sesuatu surah yang dia cuba amalkan dalam hidupnya, maka Nabi SAW gambarkan orang tersebut dia sepertilah rumah hantu yang amat ditakuti. Maksud di dalamnya penuh dengan perangai binatang-binatang yang jahat, dan di dalamnya penuh dengan najis, dan di dalamnya penuh dengan makhluk-makhluk jin yang mendiami diri manusia tersebut. Jadi maka Nabi SAW mengarahkan kepada kita untuk menghidupkan batin kita tadi. Untuk menghidupkan batin kita, supaya apabila rumah tadi hidup, maka benda-benda kotor tadi akan keluar.
Jadi apabila kita membaca Quran, contohnya dari bagaimanakah apabila kita membaca Quran, Quran tadi boleh menghidupkan batin kita tadi. Jadi sebagai contohnya apabila kita baca Fatihah, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan bismillah itu saja kita dah menyebut 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Jadi sampai kepada Maliki kita dah menyebut 8 nama Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bila kita kata iyyaka merujuk kepada Allah lagi. Iyyaka ke-9. Na'budu wa iyyaka nasta'in itu yang ke-10. Jadi sampai kepada wa nasta'in kita dah menyebut 10 nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita kata ihdina, di dalam ihdi itu ada satu lagi nama Allah dhamir mustatir, takdirnya anta. Ihdina, jadi ada ke-11 nama Allah Subhanahu wa taala. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Itu ada 12. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dalam amin tu ada anta satu lagi, jadi 13. Jadi kalau kita baca Fatihah, itu kita tak campur dengan a'udzubillah lah. Kalau kita baca a'udzubillah minasyaitonirrajim, kita dah daripada a'udzubillah sampai kepada amin, kita dah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sama ada tersurat ataupun tersirat sebanyak 14 kali. Jadi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itulah yang diistilahkan sebagai zikrullah. Berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena maklum Allah Subhanahu wa taala dia bersifat dengan al-hayat. Maknanya Allah dia bersifat dengan hidup. Jadi sekali kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sifat hidup yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menghidupkan rohani kita. Bila kita sebut lagi Ar-Rahman, maka sifat hidup yang ada pada Rahman akan menghidupkan batin kita. Bila kita sebut Rahim, kan, maka sifat hayat yang ada pada Rahim itu akan menghidupkan batin kita. Maka Nabi SAW berkata, sekiranya ada Al-Quran di dalam diri kita yang kita hafal, yang kita simpan, maka nama-nama Allah yang disimpan di dalam diri kita tadi akan menghidupkan batin kita. Tetapi sekiranya tak ada apa yang kita hafal dan yang kita amalkan daripada satu-satu surah Al-Quran, maka batin kita tadi amat menakutkan. Kan? Maka batin kita tadi mati, wal'ayazubillah. Jadi itu fadilat pertama membaca Al-Quran ialah menghidupkan rohani, menghidupkan hati kita dengan sifat hayat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu fadilat kedua daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, man qara'a al-Quran lam yuradda ila ardhil umur. Wa dhalika qawluhu ta'ala thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu qala alladhina qara'u al-Quran. Rawahu Hakim. Maksud daripada hadis ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, siapa yang baca Quran, Allah Taala tidak akan mencampakkannya kepada umur nyanyuk. Maksudnya hilang ingatan, berperangai seperti budak-budak balik semula. Jadi dia membacakan firman Allah Taala, kemudian kami kembalikan manusia kepada keadaan serendah-rendah manusia kecuali orang yang beriman. Jadi Ibnu Abbas kata ini maksudkan dengan orang beriman tadi ialah orang yang qara'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Jadi daripada fadilat kedua ni kita dapat mengetahui bahawa membaca Al-Quran akan menguatkan otak kita. Jadi sebagai contohnya apabila kita lihat kepada struktur badan kita, daripada tengkuk ke atas kita ada satu organ yang amat penting yang diistilahkan sebagai otak. Jadi otak tadi ni ada beberapa panca indera ataupun yang bercantum dengan otak tersebut. Yang paling dekat antaranya mata, kedua ialah telinga, dan ketiga ialah mulut. Jadi ketiga-tiga panca indera ni, anggota ni, dia akan digunakan semasa kita membaca Al-Quran. Sebab tu disunatkan kita membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran walaupun kita telah menghafalnya. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kita sedang mengaktifkan otak kita dengan memandang. Lepas tu kita akan mengaktifkan otak kita lagi dengan mendengar. Maksud mata tadi menghidupkan bahagian yang memandang. Lepas tu yang paling penting sekali, sekiranya kita memahami bahasa Arab, di samping kita membaca, melihat, mendengar, kita berfikir tentang makna-makna dan arahan yang ada di dalam Al-Quran. Lepas tu satu lagi, kalau kita mempelajari talaki membaca Al-Quran, kita akan terpaksa membetulkan lidah, kan, membetulkan makhraj, menebalkan huruf, menipiskan huruf, mengeluarkan sifat-sifat huruf. Jadi kita bayangkan dah berapa banyak aktiviti berlaku serentak semasa kita membaca Al-Quran. Kita memandang, kan, kita mendengar, kita menggerakkan lidah, menggerakkan bibir seumpamanya, kita berfikir. Jadi kesemua aktiviti ni dia akan
mengaktifkan ataupun dia panggil senaman kepada otak manusia. Dan apabila kita membaca Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan otak kita lebih kuat daripada otak manusia yang tidak membaca Al-Quran. Kan, maksudnya sekarang ni semua orang nakkan anak ni tadi cerdik, kan? Kita nakkan anak kita pandai. Jadi kita nakkan anak kita tadi genius. Jadi tak ada cara melainkan dengan suruhlah dia membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran secara istiqamah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan otak anak tersebut dan dia dapat memahami ilmu-ilmu lain dengan lebih mudah. Fadilat ketiga, membaca Al-Quran daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Rawahu Muslim. Mana salah satu lagi faedah membaca Quran ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat pembacanya. Jadi kita maklumlah, maksudnya Nabi kata Allah mengangkat darjat, dan sebahagian daripada manusia yang lain Allah Taala jauhkan daripada Allah walaupun dia tadi membaca Al-Quran. Jadi pertama sekali kita nak bincang apakah faedah lah, maksudnya diangkatkan darjat tersebut. Jadi darjat ni dia ialah pangkat. Jadi faedah kita tadi dinaikkan pangkat ialah kita akan berada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tujuan mengapa seseorang tadi merebut untuk dinaikkan grade, kan, untuk dinaikkan pangkat. Sepatutnya pekerja di bawah dia berniat ataupun berusaha untuk dinaikkan pangkat supaya dia tadi menjadi semakin dekat kepada ketua syarikatnya ataupun tuan pemilik syarikatnya, supaya pemilik syarikat tadi mencintai dirinya. Itulah pekerja yang ikhlas. Tapi sekarang pekerja tadi dia hanya nakkan naik satu pangkat, satu darjat kerana gaji yang lebih, maka itulah manusia yang tidak ikhlas. Jadi sama juga apabila kita nak darjat tadi dinaikkan di sisi Allah. Kenapakah darjat tadi kita nak naik di sisi Allah? Supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti mana kita orang biasa pada hari ini, untuk orang biasa seperti kita hari ini, untuk berjumpa dengan agung, untuk berjumpa dengan pemaisuri agung, maka amatlah susah. Kan, tapi sekiranya kita manusia berpangkat, sekiranya orang tadi menteri, Perdana Menteri, maka dia senang berjumpa dengan agung dan seumpamanya. Jadi itu faedah dinaikkan darjat. Bukan faedah dinaikkan darjat tadi untuk dikurniakan dengan syurga yang lebih besar, kan, ataupun dikurniakan dengan bidadari yang lebih banyak. Itu sememangnya Allah Ta'ala akan berikan. Dan sekiranya kita niat sedemikian, maka kita sebenarnya mengkhianati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita melupakan Allah Ta'ala tetapi kita nakkan sesuatu yang lain daripada Allah. Jadi bacalah Al-Quran, kan, kerana setiap kali kita membaca Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjat kita. Dan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, satu hari dia melihat di dalam mimpinya Syekh Khalil Al-Husari, mana salah seorang qari, pembaca Quran yang agung di Mesir. Dia melihat ni di dalam mimpi, dia amat tinggi, kan, maksudnya setinggi-tinggi menara yang ada di dunia. Kemudian apabila dalam mimpi tadi, apabila dia baca lagi Quran, dia menjadi semakin tinggi. Apabila dia baca lagi Quran, dia semakin tinggi. Maka kemudian besoknya apabila dia bangun tidur, dia panggil anak kepada Syekh Muhammad Khalil Al-Husari. Dia beritakan mimpi tersebut, berita gembira kepada bapanya yang amat banyak membaca Al-Quran semasa dia hidup di dunia. Lepas tu fadilat keempat ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepada kita nur. Daripada Sayyidina Abu Zar, qultu ya Rasulullah, zid ni maksudnya Nabi dah memberi satu panduan kepada Abu Zar. Kemudian Abu Zar minta lagi, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahkanlah aku beberapa nasihat lagi. Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, alaika bitilawatil Quran, hendaklah kamu tadi membaca Al-Quran. Fa innahu nurun laka fil ard, sesungguhnya Al-Quran tadi ialah cahaya bagi kamu di muka bumi. Tadi fadilat keempat, maksudnya fadilat utama tadi kita dah bincang menghidupkan batin dengan sifat hayat. Betul, yang kedua mengelakkan hilang ingatan, nyanyuk dan seumpamanya. Fadilat ketiga akan mengangkat kedudukan seseorang. Dan fadilat keempat, Al-Quran ialah nur kepada kita sepanjang kita hidup di dunia. Maknanya apabila kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan otak kita dan akan merangsang, mengaktifkan otak kawasan-kawasan yang untuk berfikir. Jadi apabila otak kan dah boleh berfikir dengan tepat, boleh berfikir dengan jangka yang lebih panjang, kan, jarak yang lebih jauh, maka barulah kita tadi boleh membuat keputusan. Jadi itulah faedah nur di dalam diri kita, terutamanya pada kita yang berada dalam keadaan uzlah sekarang. Kita perlu ada keputusan yang tepat untuk membeli barang, untuk mengurus mentadbir dan seumpamanya. Maka apabila kita membaca Al-Quran, Allah Ta'ala akan menjadikan Al-Quran tersebut petunjuk kepada kita, menerangkan akal kita untuk kita tadi membuat sesuatu keputusan.
Dan sekiranya tak ada nur tadi, kita maklumlah kenderaan kan, sekiranya berjalan di waktu malam tanpa cahaya, maka kenderaan tersebut tak boleh berjalan kan, walaupun sehebat mana enjinnya. Jadi itulah kepentingan nur kepada kita sepanjang kita hidup di dunia. Dan yang terakhir sekali, fadilat membaca Al-Quran ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada pembacanya as-sakinah, yang bermaksud ketenangan. Daripada Sayyidina Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala kana rajulun yaqra'u surat al-Kahf. Ada seorang manusia satu malam tu dia membaca surah Kahf, surah Al-Kahfi. Dan sahabat tersebut diriwayatkan ialah Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu, dan dia mengikat kudanya berdekatan dengannya. Jadi semasa dia sedang membaca surah Kahfi tadi, dia dapati awan turun berdekatan. Maksudnya awan ni biasanya duduk di langit tinggi, tapi semasa dia membaca tadi, dia melihat awan tadi turun mendekati di atas kepalanya. Maka apabila berpagi, kan, maka dia pun berkata kepada Rasulullah SAW, manakala aku membaca surah Kahfi dan aku melihat awan turun mendekatiku, maka maka bersabda Nabi Muhammad SAW, tilkas sakinatu tanazzalat lil Quran. Itulah yang dipanggil sebagai as-sakinah, ketenangan yang turun kerana Al-Quran tadi dibaca. Dan itu salah satu benda yang amat penting untuk kita hari ini. Maksudnya sekarang ni kita duduk di rumah, kan, maksudnya sekiranya kita andaikan seseorang yang duduk di rumah dan tidak minum air, sehari tak minum air, kan, 2 hari tak minum air, 3 hari tak minum air, kan, maka dia akan ditimpa dengan kerunsingan dan keresahan. Maksudnya dia gelisah, kan, rasa haus yang amat sangat, tak boleh duduk diam, tak boleh berfikir, tak boleh bertenang kerana kehausan. Jadi begitulah juga rohani manusia. Rohani kita ni dia perlukan kepada air. Jadi apabila kita membaca Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan air kerahmatannya yang akan menyirami rohani manusia. Maka dengan sebab itulah kita boleh berasa tenang. Kan, maksudnya kita boleh tidak gundah gulana dan seumpamanya. Jadi air kerohanian tadi itulah yang dilambangkan di dalam hadis tersebut dengan sahabatun awan. Maksudnya sahabat tadi nampak awan tu betul-betul turun di atas kepalanya. Jadi kita maklum apakah faedah awan. Faedah awan ialah membawa air. Dan sebagaimana awan yang kita lihat di langit kita ni membawa air untuk tanaman, tanah dan tumbuh-tumbuhan, begitu juga ada awan yang Allah Ta'ala utuskan membawa air untuk kerohanian manusia. Dan apabila rohani kita tadi disirami dengan air, baru dia tenang, baru dia rasa gembira, baru dia rasa tidak resah dan gelisah. Dari itu 5 faedah apabila kita membaca Al-Quran di dunia. Maksud kita akan dikurniakan dengan ketenangan, kan? Maksud kita akan dikurniakan dengan nur, diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dielakkan daripada nyanyuk, dan Allah Taala memberikan kehidupan kepada hati kita. Adapun faedah di akhirat antaranya daripada Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Memberi syafaat ni maknanya memberi penolong. Maksud sekarang ni kita maklum, sekiranya kita nak sampai kepada sesuatu kawasan ataupun nak menghadap sesuatu raja, ataupun kita berada di dalam kesusahan yang amat sangat, yang kita memerlukan kepada orang yang menolong, memohon syafaat, memohon belas kasihan daripada raja tersebut, maka Quranlah yang akan datang membantu kita di akhirat. Jadi seterusnya kita maklumlah, sekiranya kita tadi mahir membaca Al-Quran, maka kita dituntut untuk membaca Al-Quran tersebut. Tetapi sekiranya kita tidak mahir membaca Al-Quran, maka salah satu cara penyelesaiannya diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayya." Maksud Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, kamu bacalah Quran kepadaku. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Adakah aku nak baca Quran kepada kamu? Padahal Quran tadi diturunkan kepada kamu, wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW berkata, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku suka untuk mendengar Quran tersebut daripada orang lain. Jadi ada 2 cara untuk kita mengamalkan Al-Quran. Sama ada kita sendiri duduk, kan, menghadap kiblat, berwuduk, duduk bersila, kan, kita membaca Al-Quran, ataupun kita minta orang lain baca dan kita dengar. Dan itu 2 cara, kan, untuk kita tadi dikurniakan dengan fadilat Al-Quran. Cuma disyaratkan apabila dibaca Al-Quran tadi, fastami'u lahu, hendaklah kita dengar, memfokuskan pendengaran, wa ansitu, dan diam. Moga-moga kita tadi dikurniakan dengan rahmat.
Jadi sama ada kalau kita lepas sembahyang kita baca Al-Quran sendiri, kan dalam waktu-waktu yang lain boleh juga kita baca Al-Quran. Ada banyak rakaman-rakaman Al-Quran daripada syekh-syekh yang agung seperti Syekh Abdul Basit bin Abdul Samad. Jadi kita boleh dengar kan untuk kita dikurniakan dengan rahmat daripada Al-Quran. Dan seterus persoalannya, tadi kita dah bincang dah bagaimana cara, siapa yang nak membaca Al-Quran tersebut, sama ada diri kita sendiri ataupun orang lain kita dengar. Dan persoalan yang ketiga, berapa banyakkah ayat yang kita nak baca? Kan kita nak baca 100 ayat ke, 200 ayat ke, 30 juzuk sehari ke? Maka daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a 10 ayatin fi lailah lam yuktab minal ghafilin, rawahul Hakim. Maksud daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kan Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca 10 ayat sahaja pada satu malam, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan ditulis dari kalangan orang-orang yang lalai, orang yang tak mempedulikan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa 23 tahun untuk menerima Al-Quran. Dan kita maklum menerima Al-Quran bukanlah satu benda yang senang. Kan setiap kali Nabi menerima Al-Quran, wahyu tadi turun, Nabi akan berpeluh-peluh kan dalam keadaan hampir pingsan kerana beratnya Al-Quran yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian sahabat berusaha menghimpunkan Al-Quran. Kemudian datang tabi'in mereka tadi membariskan Al-Quran. Sampailah kepada hari ini Quran tadi siap berada di hadapan kita, kan dibukukan, ditulis dengan khat yang amat cantik, dengan baris dan ada terjemahan semua. Maka bacalah walaupun 10 ayat setiap hari. Itu paling minimum yang Nabi SAW minta. Kalau kita baca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, kita tidak akan ditulis dari kalangan orang yang lalai. Maksudnya orang yang tak mempedulikan Allah. Orang yang lupakan Nabi Muhammad SAW. Orang yang melupakan jasa Nabi, melupakan jasa sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itulah makna al-ghafilin. Jadi takkanlah kita dalam keadaan beruzlah, kalau kita tak ingatkan jasa Allah dan jasa Nabi Muhammad, kita nak ingatkan siapa lagi? Jadi sebagai tanda kita nak mengingati Nabi Muhammad, Allah dan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bacalah Al-Quran. Dan paling minimum kita bacalah 10 ayat. Dan kalau kita boleh baca lebih banyak daripada itu lebih baiklah. Dan yang akhir sekali kita nak bincangkan tentang bagaimanakah cara nak membaca Al-Quran ni, ataupun diistilahkan sebagai kaifiatnya. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna hadzal Quran nazla bihuznin wa ka'abah. Sesungguhnya Quran tersebut diturunkan dalam keadaan kesedihan dan kesusahan. Fa idza qara'tumuhu fabku, apabila kamu membaca Quran kamu menangislah. Fa illam tabku fatabakau. Tapi sekiranya sedang kamu baca Quran tadi kamu tak boleh menangis, maka kamu buatlah seperti orang yang menangis. Itu salah satu kaifiat bagaimanakah cara kita nak membaca Al-Quran. Dan yang kedua sekali Nabi berkata wa taghannu bihi. Wa taghannu bihi faman lam yataghanna bihi falaysa minna, hadis muttafaqun alaihi. Lepas tu cara kaifiat kedua, maka Nabi kata bacalah Al-Quran tadi dengan nada suara ataupun dengan intonasi yang berbeza dengan percakapan kamu seharian, yang diistilahkan sebagai at-taghanni bil Quran, membaca Al-Quran tadi dengan nada yang lain, yang berbeza, dengan suara yang lebih sedap, dengan suara yang mendayu-dayu, kan, supaya kita tadi terkesan dengan Al-Quran tersebut. Kerana Nabi berkata siapa yang membaca Quran tanpa dibaca dengan nada yang berbeza dengan percakapan hariannya, falaysa minna, maka dia bukanlah dari kalangan kami. Maksudnya jangan kita baca Quran seperti kita membaca buku biasa, kan, dengan suara kita baca bercakap seperti biasa. Maksudnya dia mesti ada lagu yang khusus, kan, mesti ada intonasi yang khusus, mesti ada keadaan yang khusus, membezakan kalam Allah Subhanahu wa taala dengan kalam yang lain. Jadi itu beberapa perkara lah yang dapat kita bincangkan. Pertamanya fadilat membaca Al-Quran. Jadi ada 5 fadilat kita dah bincangkan. Kemudian siapakah yang nak membaca Quran, kan, sama ada kita sendiri membaca Al-Quran ataupun orang lain mendengarnya, ataupun orang lain membaca dan kita mendengarnya. Dan berapakah bilangan ayat nak dibaca, sekurang-kurangnya 10 ayat. Dan bacalah dan kaifiat membaca Al-Quran, bacalah dalam keadaan sedih. Sedih tu maksudnya kita sedih kerana berapa banyaknya tuntutan di dalam Al-Quran yang belum kita sempurnakan. Kan kita sedih kerana kita tadi tak memahami Al-Quran. Kan kita sedih kerana Al-Quran tadi kita masih belum menghafalnya. Jadi banyak sebab yang kita nak sedih tadi. Dan yang paling menakutkan, adakah amalan yang kita buat selama kita balik sampai sekarang dah diterima oleh Allah? Kerana membaca Quran ialah salah satu amalan. Adakah membaca tu sendiri dah diterima? Adakah Quran tadi merahmati kita ataupun sebaliknya? Jadi itu semua sebab-sebab yang sepatutnya kita sedih semasa kita
membaca Quran. Dan yang paling sedih sekali ialah sekiranya kita tak faham, yang kita tak memahami Al-Quran tersebut dan kita masih belum mengamalkannya, maka sepatutnya kita bersedih semasa kita membaca Al-Quran. Jadi itu beberapa perkara yang berkaitan dengan tuntutan amalan pertama sepanjang kita berada di dalam uzlah ni. Jadi kalau kita niat kita berada dalam uzlah, maka dia menjadi ibadat. Tapi kalau kita niat semata-mata terpenjara di rumah, kan tak boleh keluar kerana takutkan manusia, maka dikhawatiri tak menjadi ibadat. Jadi kita niatlah kita duduk di rumah dengan niat beruzlah dan kita buatlah beberapa amalan, moga-moga Allah Taala menerimanya. Jadi setakat itu sajalah yang dapat kita bincangkan tentang amalan pertama sepanjang kita tadi berada di rumah masing-masing. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kemanfaatan kepada kita, petunjuk. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rfa' maqtaka wa ghadabaka an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kashif an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.